Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi sekali pada minggu ke-33 untuk topik menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat. Okay, maksudnya apa yang awak dah belajar sebelum ni berkaitan dengan piktograf, carta pai, carta palang, dia akan tambah maklumat lain kat situ yang kita kena belajar, iaitu mod, median, min dan julat. Okey, standard pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat. Okey, bagi sekumpulan data tersebutlah. Okey, supaya seorang lagi tambahan. Okey, kita akan teruskan. Ni yang kita dah belajar. Jom kenali jenis data. Kita ada 3 jenis data yang awak belajar masa tahun 6, iaitu piktograf. Maksudnya ada petunjuk, satu tu mewakili berapa dia punya berapa dia punya bahan, kotak ke, pensel ke, guli ke kan. Okey, seterusnya carta palang. Carta palang ni dia adalah carta yang dia disusun secara menegak, ikut bulan ke hari ke. Dan kita ada satu lagi iaitu carta pai. Carta pai ni dalam bentuk bulatan dan peratus. Okey, ketiga-tiganya saya dah ajar dan ada dalam YouTube. Okey, ini adalah contoh mod. Okey, awak tengok mod. Apa maksud mod? Okey, mod ialah data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Okey. Kalau kamu tengok ada gambar dekat situ, okey, dia kata apa? Jadual 5 menunjukkan, jadual 5 menunjukkan markah matematik Farah bagi 5 ujian bulanan. Okey. Februari, Mac, April, Mei dan Jun. So, dia kata nyatakan mod. Kenapa jawapan dia 85 kelas? Kenapa jawapan dia 85? Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab apa? Sebab apa kelas? Sebab mod ialah kekerapan paling tinggi. Maksudnya apa? Nombor tu banyak berulang. Data yang banyak berulang. Data yang kerap berulang. Kerap ataupun banyaklah. Kerap berulang. Itulah kita panggil sebagai mod. Okey, awak ambil je tahu. Okey, ni maksud mod lain lah. Boleh ambil ni. Awak tulis ni. Mod sama dengan data yang kerap berulang. Okey, Ain Nabila? Okey, tak tahu Ain Nabila tu? Okey. Mod data yang kerap berulang. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, kita akan tengok pula pada julat. Julat ialah perbezaan antara nilai maksimum dengan nilai minimum bagi suatu data. Okey, ataupun cara mudahnya, rumusnya adalah julat bersamaan dengan nilai minimum, maksimum tolak nilai minimum. Apa maksud nilai maksimum? Okey, kalau kamu nampak sekumpulan data ni berkaitan skor Adam bagi 5 permainan. Okey, bagi permainan D dia dapat 6 paling tinggi. Paling tinggi dan paling rendah adalah 1 pada permainan B. Nampak? Inilah yang kita panggil sebagai nilai maksimum dan ni nilai minimum. Okey, saya tulis kat situ. Yang ini nilai maksimum. Okey, yang ini adalah nilai minimum. Okey? Nampak ada dua benda kat situ yang kamu kena tahu, nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, 6 tolak 1 dapatlah 5. Okey, itulah caranya macam mana julat tu dapat. Kalau boleh salin yang ni saja ya. Salin yang ni je formula ni. Julat sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey. Salin cepat, saya bagi 30 saat untuk salin. Okey, dah salin dah. Saya dah salin. Okey, bagus. Saya padam. Okey, kali ni kita minta seorang baca lah. Okey, Alia Umairah baca kuat-kuat. Median tu. Median ialah nilai data yang berada di tengah bagi perkumpulan data yang disusun secara menaik. Okey, benda yang paling penting adalah wajib disusun secara menaik. Okey, wajib disusun secara menaik. Okey, contohlah saya bagi nombor kat sini.
Okey, nombor tu tidak disusun. Contohlah ada 3. Okey, depan dia 9, 4, 7, 6. Dia tak susun. Awak kena susun dia. Okey. Wajib susun semula dalam tertib. Okey, dalam tertib menaik. Okey. Jadi kau kena susun tertib menaik, jangan campur-campur balik. Okey, 3 ambil, potong. 4 ambil, potong. 6 ambil, potong. 7 ambil, potong. Okey, dan 9 kita ambil, kita potong. Okey, jadi kamu akan jumpa data yang berada di tengah-tengah dia. Ini tengah-tengah dia. Maksudnya ada 2 di sebelah kiri dan ada 2 lagi dekat sebelah kanan dia. Dia duduk tengah-tengah. Inilah yang kita panggil sebagai median yang duduk di tengah-tengah. Okey, bagi sekumpulan data yang telah disusun yang telah disusun secara tertib menaik. Nampak ni data disusun semula mengikut tertib menaik. Okey, mediannya adalah 10. Nampak ada 3 kat sebelah sini, ada 3 kat sebelah kiri dia. Okey, data disusun semula mengikut tertib naik. Okey, yang ni apabila data tu genap. Yang ini jumlah dia ganjil ya. Apa jumlah dia ganjil tu? Cuba tengok nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor. Itu yang dikata ganjil tu N sama dengan 7. Yang ni pula N ni sama dengan berapa? Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey, kau tengok tu data tu. Okey, bila ada 6, atas dia ada 7. 6 tu genap kan? Kalau genap, nampak? Okey, dia akan berada dekat tengah-tengah dia. Macam mana nak cari 15 tambah 2 15 tambah 18 kau bahagikan dengan 2, awak akan dapat 16.5. Nampak Berbeza tau, data yang ganjil dan data yang genap. Data yang genap wajib dibahagikan dengan 2. Okey, data yang genap yang tengah-tengah tu tambah, lepas tu wajib dibahagikan dengan 2. Okey? Tak faham tak apa, nanti kita akan buat latihan. Okey, apa yang awak nak salin? Awak salin yang ini maksud ni sahaja. Yang ni contoh ni nanti ada dalam latihan. Nanti kita akan buat bersama-sama. Okey, dah salin bagi tahu. Dah salin belum? Dah kot, betul. Okey, dah salin belum? Buka je mic tu. Okey, dah. Bagus. Itu median lah. Kita akan terus kepada seterusnya iaitu min. Okey, min Ain Nabila pula baca kuat-kuat. Ada mic tak? Saya tengok kat sini ada mic. Ada. Buka, baca. Min ialah hasil yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam satu set data dengan bilangan data. Min dikenali juga sebagai purata. Purata. Apa maksud dia? Macam tadi ada nombor, awak tambah semua data awak tu. Okey, 5, 6, 7, 8, 9, awak bahagikan dengan 5. Okey, maksudnya hasil tambah yang atas tu jumlah nilai data adalah 35 dan jumlah kekerapan dia, kekerapan tu maksudnya apa? Nombor ni ada berapa? Nombor ni ada berapa? 2, 3, 4, 5, awak bagi 5. Saya bagi contoh lain. Kalau tak faham, saya bagi contoh lain. Contoh nombor tu ada 1, 3, 4 dan 5. Nampak? Ini N dia sama dengan 4. Yang N tu maksudnya ada berapa data awak? Ada 4 je. 4 ni adalah genap. Kalau kau nak cari median, dia akan berada kat tengah-tengah ni. Tapi kita tak nak cari median. Kita nak cari min. Min adalah sama dengan 1 tambahkan dengan 3 tambahkan dengan 4 dan tambahkan dengan 5. Data awak tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kita tengok. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 5, awak dapat 13. 13 awak bagilah 4. Okey, awak dapat jawapan berapa nanti? Macam tu. Tapi selalunya dia akan bagi nombor yang kau boleh bahagilah. Ini contoh saja. Okey, mungkin saya letak 2 kat sini. Kalau saya letak 2 itu 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2 adalah 14.
Okey, sekejap. Okey, saya letak nombor yang kita boleh bahagi dah. Contohlah kita ada 3 je data kita ni. Kejap 9. Okey, data kita tu ada 3 je kelas. Contoh-contoh. So, kita punya nombor ni ganjil. Okey, 3 je data kita. Ganjil. Okey, 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. Ni 3. Okey, so bawah tu kita akan buat 12 bahagikan dengan 3, awak dapat 4. Untuk UPSR ataupun tahun 6, memang nombor selalunya min ni kau boleh bahagi dan kau boleh nyatakan dalam pecahan. Jarang ada perpuluhan. Selalunya dalam pecahan adalah nombor bulat. Okey, nampak tu 12 bagi 3 kau dapat 4. Nampak ni pun nombor bulat. Selalunya nombor bulat lah, tak ada perpuluhan ataupun pecahan. Okey. Jadi awak nak salin apa? Awak salin yang ini sahaja. Min maksudnya jumlah data bagikan dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Okey, salin yang tu je. Dah selesai nanti awak bagi tahu, kita pergi yang terakhir iaitu apa yang kita tengok sekejap lagi, yang latihan kot. Sudah, bagus. Kita akan teruskan. Padam semua. Okey, kita akan masuk kepada dia punya tafsir data. Yang ini awak kena buatlah. Nanti awak salin. Salin data ni. Okey, salin dalam buku dan buat. Salin dan buat dalam buku latihan. Okey, apa maksud dia? Contoh tadi mod. Mod tu apa? Okey, kekerapan paling tinggi. Ataupun maksud dia lain. Atau maksud dia yang lain. Apa tadi saya kata? Data yang kerap berulang. Berulang. Okey, data apa yang kerap berulang? Itu maksud dia. Okey, julat tadi apa? Julat. Okey, julat nilai. Julat adalah apa? Nilai maksimum. Nampak tu? Okey, awak tolakkan dengan nilai minimum. Okey, itu dia. Ini formula bagi julat tadi. Nampak? Okey, median apa? Median adalah kata kuncinya titik tengah. Bagi sekumpulan data yang telah diwajib disusun. Okey, dalam tertib menaik. Dalam tertib menaik. Nampak? Okey. Yang min pula maksudnya apa? Min adalah jumlah data dibahagikan dengan nilai kekerapan. Kekerapan. Berapa awak punya kekerapan? Okey, ataupun selalunya orang kata jumlah data dibahagikan dengan bilangan dengan jumlah kekerapan. Kekerapan. Okey. Okey, data atas tu berapa? Bawah itu berapa? Selalunya boleh juga dikatakan dibahagikan dengan bilangan kekerapan. Tak kisahlah mana satu, sama aja maksudnya. Okey, yang penting atas tu kau kena tambah, bawah tu ada berapa n dia. Macam tadi kita buat Okey, salin dulu yang ni. Awak buat sedikit kita punya peta item kita ni. Okey, dalam satu minit. Dah salin bagi tahu. Dah salin belum? Okey, dah salin belum?
Dah? Belum? Dah? Bagi mana yang menonton di YouTube, awak salinlah. Awak salin. Jangan tak salin, ni penting ni. Ni maklumat julat apa semua ni penting. Okey? Yang ini tadi memang kena bahagilah. Maksudnya tadi kat sini awak memang kena buat jumlah bahagi bilangan. Kata kunci lain dia senang aja. Jumlah, maksud jumlah tu kau tambahlah. Di bawah dia bilangan. Kata kunci lain untuk min. Dan nama lain bagi min adalah purata. Dulu sekolah rendah dia panggil purata. Sekarang ni dia panggil min je. Sama macam sekolah menengah. Okey. Dah belum kelas? Okay. Bagus. Saya akan padam dan teruskan kepada latihan kita. Okey, awak tengok tu. Ni latihan kita nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nanti awak salinlah. Awak tengok dalam YouTube. Tadi tu dia punya asas dia saja. Okey, awak tengok dalam YouTube, awak tekan butang pause lah kalau nak salin. Okey, contohlah nombor ni. Apakah mod bagi data di bawah? Mod tadi maksud kekerapan paling tinggi. Okey, antara dua orang yang ada ni, apa jawapan dia kelas? Dapat bagi tahu saya, kenapa jawapan awak tu? Okey, bagi tahu saya apa jawapan dia. Betul. Tak payah salin, nak salin nanti. Apa jawapan dia? 4. Okey, kenapa 4? Sebab dia ada banyak. Sebab 4 tu dia berulang. Kau tengok berapa kali dia berulang tu. 1, 2, 3, 4 dia berulang. Dia paling tinggi berulang. Okey, yang lain 6, 1, 8, 1, 3 ni 2 kali. 4 tu paling tinggi berulang. Okey, apakah maksud mod? Mana satu maksud mod yang betul? Nombor bagi kekerapan paling tinggi. Ni nombor bagi kekerapan paling tinggi. Ataupun kerap berulang. Okey, ni data ni ada. Apakah mod dia? Apakah mod dia? Cuba tengok data ni. Yang paling banyak berulang apa? Nombor berapa paling banyak berulang? Berat budak tu. Nombor 5. 5. Salah. Salah. Yang kerap berulang. Dia kalau data tu dalam jadual, kau kena tengok hati-hati. Jawapannya adalah 9 ataupun 35 ni. Kenapa kelas? Okey, 35 ni berulang sebanyak 9 kali. 36 ni dia berulang 5 kali ya. Nampak? 33 pun dia berulang 5 kali. Awak kena tahu beza antara data yang disusun dalam jadual dan data yang tak terkumpul. Maksudnya dia biar macam tu. Maksud dia tak susun dalam jadual. Okey, yang ni telah disusun dalam jadual. Awak nampak? Okey, 35 tu berulang banyak kali lah. Kalau kita tulis 35 tu 9 kali dia ada. 35, 35, 35, 9 kali dia ada. Memang banyak. Okey, nombor lain tu dia paling tinggi pun 7 je, iaitu 34. Okey, awak kena jelas yang tu. Okey, nanti awak salin lah balik awak salin lah. Okey, saya masuk dalam YouTube kalau awak nak salin. Okey, 4, cari julat buku. Okey, apa maksud julat tadi kelas? Julat adalah nilai apa? Nilai besar minimum ditolakkan dengan nilai minimum. Okey. Yang paling tinggi berapa? Kai. Kai ni berapa ni? Cuba baca dia punya data. Berapa data Kai tu? 35. 35. Tolakkan dengan berapa paling rendah kat situ? 20. Paling rendah. Dengan Daniel. So apa jawapan dia? 15. 15. Cukup mudah. Hitung julat bagi data di atas untuk soalan nombor 5 pula. Cuba tengok. Okey. Paling maksimum 90. Nilai minimum 70. Apa jawapan kamu? 20 ke 60 ke 40 ke 80? Yang mana sama je tadi nilai maksimum tolak nilai minimum. 20. Cepat. Berapa? 20. 20. Okey, bagus. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya, nombor 6. Okey, jadual menunjukkan tinggi bagi 20 orang murid. Hitung median dia. Hitung median dia. Okey. Yang ini tinggi dia. So, bila dalam jadual, macam mana nak buat Okey. Macam mana nak buat bila dalam jadual? Sebenarnya dalam jadual ni kau kena susun. Kalau nak, ni cara lambat dia lah, tapi dia berfungsi. 115 tu dia berulang sebanyak 4 kali. Nampak? 120 dia berulang 3 kali. Okey. 128 dia berulang sebanyak 6 kali. 2, 3, 4,
6. Nampak? 145 dia berulang sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Dan 155 dia berulang 2 kali. Okey. Okay, ini cara lambat dia lah. So nak buat apa lepas tu? Okey, cara lambat dia. Kau buat apa? Kau contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lepas tu kau potonglah 7 kat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi tak boleh potong? Ada. Kau potong je. 1, 2, 1, 2. Last kali kau akan jumpa 2 nombor. Sebab data ni genap. Yang sama, kau tambah 2, kau bahagi 2, kau akan dapat balik. 128 tambah 2, bahagi 2, kau akan dapat balik 128. Itu cara lambat. Cara sekejap dia apa? 4 tambah 3, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 2, kau akan dapat 20. 20 ni maksudnya di tengah-tengah kan kau bahagi 2. Bila bahagi 2 kau dapat ke-14. Bukan jawapannya 14 ke-14. Dekat mana 14 tu? Okey, 4 tambah 3 kau dapat 7 tadi sini. 7 tambah 6 kau dapat 13. 13 tambah 5 kau akan dapat kau akan dapat berapa? 18. 18 tambah 2 kau akan dapat 20. Dia nak kedudukan yang ke-14. Dia nak kedudukan yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia selalu 45. Okey? Nampak tu. Okey, 20 bagi 2 berapa kelas? Minta maaf, 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 berapa? Pula 14 pula. 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 adalah kedudukan yang ke-10. Jadi betul lah tu dia berada pada tangga 10 tu berada kat sini 128. Macam mana nak kira lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni dia. Okey, nampak tu? Tu yang jawapan kau sama. Kau dapat 128. Kau dapat 128. Okey. Seterusnya, cari median bagi nombor berikut. Okey kelas. Yang ni kau kena susun. Lepas tu kau cari. Cuba susun dan cari dalam tempoh 30 saat. Apa jawapan dia? Susun dulu. 30 saat saja. Tak boleh lama-lama. Cepat. Cepat-cepat. Okey, macam mana nak buat dia? Saya tunjukkan masa dah tamat. Okey, nombor 2. Dia berulang 2 kali. Nombor 3, dia berulang 2 kali. Okey, nombor 5, dia berulang 2 kali. Dan nombor 6 sekali dan nombor 7 sekali. Okey, kita tengok macam mana nak dapatkan titik tengah dia. Kau hapuskan. Kau hapuskan nombor yang saya cakap ni. Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Okey, dan kau akan jumpa 2 nombor kat situ. Apa nak buat dengan 2 nombor tersebut? Kau tambah 2. 3 tambah 5 kau bahagi 2. 3 tambah 5 kau dapat 8, kau bahagi 2 kau dapat 4. Jadi jawapan kita adalah 4. Okey? Cikgu terpaksa buat laju sikit sebab kita ada 3 orang aja, nanti dia orang tak dapat pula video ni nanti. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya berkaitan dengan min. Min ni pula macam mana nak buat? Okey, min ni saya buat satu soalan je. Okey, iaitu yang ni. Contohnya Amir dia ada 30. Okey, Balan dia ada 15. Chen dia ada 25. Dora dia ada 10. Awak tambahkan 30 tambah 15 dapat 45. Okey, tak apa, saya buat dulu 10. Okey, kita tambah dalam bentuk lazim. Ni 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Jadi 80 awak bahagikan dengan 4, awak akan dapat 20. Jadi jawapan kita untuk min adalah 20. Maksud min tu tadi, hasil tambah semua adalah 80. Kita bahagikan 4. Kenapa 4? Ada 4 orang kat sini. 1, 2, 3, 4. Sama jugalah min macam ni. Kau kena tambah semua ni. Okey, tambah dia. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15, 20, 25, 30 dan 36. Okey, so min awak adalah sama dengan 36. Bagi ada berapa data awak tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan akhirnya kau akan dapat jawapan dia 4. Nampak tu kelas?
Okey, ini adalah soalan-soalan yang awak kena salin dan buat dalam buku lah. Lepas saja saya upload dalam YouTube nanti. Okey, yang nombor 10 ni awak buat sendiri dan hantar kat saya. Sama je, tambah semua, N dia adalah 5. Okey, N dia adalah 5. Awak buatlah. Maksudnya apa? Min sama dengan berapa hasil tambah semua ni, kau tambahkan dia. Lepas tu kau bagi 5. Dan apa kau dapat? Pilih jawapan dia. Okey? Kita akan belajar min mod meja ni selama 2 minggu lah. Minggu ni dan minggu depan insya-Allah. Kalau tak mantap lagi, tambah lagi 1 minggu. Okey. Jadi itu saja tugasan awak pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada 10 soalan tadi yang awak kena salin selepas saya upload dalam YouTube. Okey, terima kasih kepada menonton. Bagi yang dah menonton hari ni, awak terus je buat tugasan tu nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa isi apa kehadiran awak di dalam channel WhatsApp. Channel WhatsApp je. Terima kasih.